Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey. Terima kasih ya kerana hadir. Cikgu ucapkan tahniah. Terima kasih. Cikgu ucapkan tahniah sebab boleh hadir setiap kali kalau cikgu buat Google Meet. Kenapa cikgu buat Google Meet ni? Sebab apa? Cikgu kena menerangkan seperti dalam kelas. Walaupun secara online kan. Tapi kita boleh bertindak balak, boleh berinteraksi lah kalau tak faham. Jadinya kalau tak faham boleh terus tanya. Okey, lagi satu nasihat cikgu, kalau boleh awak guna email MOE, email yang diberi oleh guru kelas tu. Jadi kena biasakan, setkan dalam telefon atau komputer. Kalau nak buka Meet, kita gunakan Google, kita punya MOE lah ya. Okey, jadi hari ni kita masih lagi nak belajar tentang elektrik. Okey. Hari ni kita akan belajar tentang menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik. Ya, menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik. Dekat sini awak kena menghasilkan lakaran. Ya, menghasilkan lakaran. Kemudian membuat pengiraan. Yang ini kamu dah buat pada minggu lepas. Okey, seterusnya kita akan analisis sistem elektrik. Okey, dekat mana voltan dia, arus, rintangan dan kuasa pada gadget yang awak pilih dan memberikan justifikasi. Apa dia justifikasi ni nanti cikgu akan terangkan daripada segi keselamatan dan kesesuaian ya. Okey, jadi tugasan kita hari ni ialah kita kena justifikasi setiap produk dengan sistem elektrik yang kita dari sudut kesesuaian dan keselamatan lah ya. Jadi kita tengok dulu apa kandungan pelajarannya hari ni. Cikgu akan buka buku teks. Okey, dalam buku teks ni awak pergi pada muka surat 76. Okey, 76. Nampak Nampak tak page yang cikgu tunjuk ni? Nampak. Okey, nampak ya? Ini buku teks muka surat 76. Sebelum mula tajuk ni, cikgu kena terangkan dulu apa dia litar ni ya. Apa dia litar? Litar ada beberapa jenis. Litar tertutup, kemudian litar terbuka, litar pintas dan litar bypass. Okey, siapa yang masuk ni? Cikgu tengok sekejap. Okey, Zuhairi. Okey, terima kasih Zuhairi. Okey, jadinya sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, kita cuba tengok satu video ni yang cikgu dah pilih. Hai semua, kali ini saya nak tunjukkan apakah perbandingan di antara litar siri dan litar selari. Perbezaan yang pertama adalah dari segi laluan arus. Dalam litar siri, laluan arus hanya ada satu sahaja yang saling menghubungi antara satu sama lain. Manakala litar selari pula mempunyai dua laluan arus yang disambung sebelah menyebelah beban. Jumlah arus pula pada litar siri adalah sama di semua tempat. Berbanding dengan litar selari pula, jumlah arusnya akan berkurangan bila beban semakin bertambah. Jika ditambah mentol, arus yang mengalir ke setiap mentol akan semakin berkurangan.
akan terjadi sekiranya salah satu mentol tidak menyala ataupun rosak. Okey, saya cabut satu mentol dan nampak tak? Mentol yang lain tidak menyala. Ini kerana laluan arus telah terputus. Okey, jadi bila disambung semula mentol, barulah arus akan mengalir untuk menyalakan ke semua mentol. Manakala dalam litar selari, jika salah satu mentol tidak menyala, mentol-mentol yang lain akan tetap menyala. Ini kerana setiap mentol menggunakan laluan arus berbeza. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu semua pelajar memahami perbezaan di antara litar siri dan litar selari. Ni sebelum kita nak melakar, kita kena ada satu permasalahan dulu ya. Jadi contoh kat sini situasinya ialah kita nak buka pintu almari pakaian. Okey, kita buka pintu almari pakaian dan kita dapati keadaannya gelap. Jadi kita menghadapi kesukaran untuk memilih baju dalam kerana keadaan yang gelap tu. Jadi kat sini kita terfikir satu idea untuk mencipta satu gadget. Okey, gadget elektrik. Jadi dalam contoh buku teks ni dia dah tunjukkan satu penyelesaiannya. Contoh maksudnya apabila almari tu dibuka dalam keadaan gelap, dia nak cipta satu ataupun gadget elektrik ataupun litar elektrik. Maksudnya bila buka je terang, nampak baju. Jadi selesai masalah. Jadi kat sini sebelum dia membina gadget itu, dia kena mengadakan satu lakaran dulu ataupun gambaran awal projek. Okey, dia kena bina lakaran dulu untuk sebagai gambaran awal projek. Tujuannya supaya kuantiti. Okey, kuantiti maksudnya panjang wayarnya cukup, kedudukannya betul, mentolnya cukup ya dan sebagainya betul. Sebab itulah kena buat lakaran dan ukuran. Jadi soalan ni pernah keluar dalam peperiksaan ya. Dikatakan apakah tujuan kita buat lakaran terlebih dahulu sebelum kita membina gadget? Ini jawapan dia ya. Kat sini ada jawapannya pada buku teks muka surat 79, iaitu untuk memastikan kuantiti dan kedudukan yang betul supaya dapat gambaran yang betul ya. Okey, jadi kat sini seterusnya kita tengok litar yang tadi tu. Okey, ini ialah litar apa? Siri atau selari? Seperti yang ditunjukkan dalam video yang awal tu. Dia susun sebelah. Ini namanya siri ataupun selari. Siapa dapat jawab? Ada sesiapa dapat jawab tak apa yang cikgu nak soal ni? Ada dua je pilihan, sama ada siri atau selari. Cuba tengok, bila sebelah-sebelah ni, dia maksudnya apa? Siri ataupun selari? Siapa tahu? Selari. Selari ya. Ada jawapan lain tak? Selari, betul? Cikgu nak betulkan ni. Ini namanya secara siri. Bila sebelah-sebelah ni, dia susun secara siri. Okey, betulkan ya? Jadi awak nampak susunan bila sebelah seperti ini, dia namanya litar bersiri. Okey, dapat ni? Betulkan yang kesalahan tadi tu. Okey, di sini bila kita lihat gambaran litar seperti ini, okey, gambaran susunan komponen ini, dia punya litar skematik. Yang ini disebut sebagai litar skematik. Kenapa disebut sebagai litar skematik? Sebab dia hanya tunjukkan komponen-komponen saja. Okey, nampak tak? Bila digunakan komponen, itu namanya litar skematik. Kalau dia tunjukkan gambar seperti ini, namanya litar bergambar. Itu beza dia. Okay, dapat ya? Kalau ada kertas, awak contenglah sikit ke mana-mana ya untuk menunjukkan kita tahu tentang ni. Okey, dapat ya? Jadi kat sini mentol 1, kecil-kecil yang gambar. Mentol 1, simbol dia M1. Mentol 2, simbol dia M2. Mentol 3, M3 dan seterusnya lah.
Ini Swiss Micro. Okey, Swiss Micro, ini dia punya gambar dia. Dan bateri ni, ini dia punya simbol dia. Ya. Okey, jadi dekat sini litanya adalah lita secara siri. Okey, dapat ya? Okey, seterusnya kita tengok pengiraan. Okey, pengiraan ni cikgu dah ajar pada minggu yang lalu ya, pada minggu lepas. Jadi tak ada masalah lah sebab semua dah tahu formula dia. V sama dengan IR ya. Jadi kamu pun dah buat latihan pada minggu lepas. Okey, konsep bagaimana almari tu berfungsi. Okey, dekat sini cikgu tunjukkan. Tadi masalahnya bila kita buka almari, almari tu gelap kan? Jadi kat sini kita nak tunjukkan bagaimana almari tu boleh berfungsi menggunakan gadget yang kita nak bina ni. Okey, pintu almari ditutup. Okey, pintu almari tertutup lah. Swiss Micro ni dia boleh tutup dan tekan boleh buka dan tutup. Swiss Micro ditekan, maknanya litar elektrik terbuka, terputus. Maknanya keadaan akan jadi bekalan tu akan terputus dan mentol akan padam. Maksud keadaan macam ni, bila pintu almari tertutup saja, mentol akan padam. Sebabnya litarnya terputus. Okey, manakala apabila kita buka pintu almari untuk kita ambil pakaian, Swiss Micro dilepaskan. Maksudnya litar tu tertutup. Maksudnya on, Swiss on. Swissnya on, kemudian barulah mentol tu menyala. Okey, kenapa kita gunakan Swiss Micro ni? Sebab Swiss Micro ni ada dua fungsi. Dia boleh menyala on dan dia boleh off ya. Okey, jadi dia boleh jadi dua fungsi lah maksudnya. Sebab itu ia sangat sesuai digunakan untuk projek ni. Okey, jadi kat sini okey, nampak ni. Mengapa lakaran perlu kita buat sebelum kita membuat litar skematik? Soalan ni dah keluar dalam peperiksaan PT3 ya. Cikgu risau tahun depan kalau ada PT3 dan soalan ni akan keluar semula ya. Jadi cikgu dah beritahu tadi, kita buat lakaran dulu supaya kita dapat apa? Kita dapat membuat gambaran awal sebelum projek dibina untuk memastikan semua komponen dan peralatan cukup untuk membina gadget tersebut. Okey, kita pergi kepada analisis ya. Dekat sini analisisnya kita lihat pada empat perkara. Sistem elektrik empat perkara tu. Okey, di sini kita dah faham kalau empat perkara tu ialah sumber, medium, beban dan kawalan ya. Sumber, medium, beban dan kawalan. Contoh yang mudah ni memang cikgu tunjukkan mentol ya, ataupun sistem elektrik yang menghasilkan cahaya. Sumber yang mudah ialah bateri, mediumnya ialah wire, bebannya ialah mentol dan kawalannya ialah Swiss ya. Jadi kita akan buat litarnya seperti ini. Jadi tugas kamu ialah membuat litar seperti dalam gambar rajah tu. Jadi mudah ya. Sebab ini adalah projek membina gadget pada almari. Okey, cikgu stop sekejap. Awalnya masa kita bersemuka hari tu, cikgu ada minta kamu buat projek tu gabungan. Ingat tak? Kamu gabung projek mechanical dengan projek elektrik supaya kamu dapat jimat masa. Okey, dalam keadaan macam ni, projek yang bergabung tu sebenarnya lebih jimat. Bila gabung, cikgu minta kamu buat projek elektrik iaitu projek kipas. Okey. Sebenarnya konsepnya sama. Kalau kipas kita gunakan motor. Kalau mentol ataupun kita buat projek berlampu ni menghasilkan cahaya ni kita gunakan mentol. Kalau gunakan satu mentol pun tak ada masalah. Jadi maksudnya kamu tahu lakaran litar tu macam mana. Kalau kipas kita kena gantikan mentol ni kepada bentuk motor. Okey, motor simbol dia seperti ini. Okey, M bulat dan M. Itu je. Gantikan dengan keseluruhan mentol ni. Hanya satu. Jadi maknanya bila kamu nak buat litar, yang lain-lain semua sama dan gantikan dengan M. M tu adalah simbol untuk motor. Okay, jelas tak? Jadi kat sini cikgu hanya tukar saja konsep. Cikgu akan terangkan tentang mentol sebab menurut pada buku teks, tetapi projek yang kamu nak buat nanti sama ada kamu nak buat projek kipas, teruskan. Kalau kamu rasa kamu nak buat projek tu projek
mentol seperti yang cikgu tunjukkan dalam buku teks ni pun boleh. Yang penting kamu boleh aplikasikan. Okey, setakat ni jelas ataupun tidak? Jelas. Okey, faham ya? Jadi kamu sekarang ni boleh buat pilihan sama ada kamu boleh buat lakaran tu bentuk litar gadget elektrik mentol, ataupun kamu boleh buat teruskan projek reka bentuk mekanikal campur dengan elektrik, iaitu kamu buat projek kipas. Jadi kalau kamu buat gabungan tadi tu, kamu dah dapat dua-dua tajuk untuk TP6. Ya, jadi cikgu nak kamu ni faham apa yang cikgu terangkan sebab cikgu nak bagi mudah. Kalau kamu dah buat projek mekanikal yang lepas dah siap dan tak gabung macam Tanusha buat, maknanya projek elektrik ni kamu kena buat yang lain, ya. Okey, selesai tentang penerangan projek tu. Jadi cikgu sambung tentang LITA ni. Okey, jadi di sini konsep dia kita nak buat projek dalam buku teks ni, iaitu menyelesaikan masalah almari yang gelap tadi. Jadi kita lihat almari tu ada 4 penjuru. Atas, bawah, ada 4 penjuru. Jadi kita gunakan 4 mentol sekurang-kurangnya seperti dalam LITA ni lah, ya. Jadi cikgu dah jelaskan kenapa ada 4 mentol, sebab ada 4 penjuru yang kita perlukan untuk letak mentol. Okey, jadi dekat sini dah lengkap, ya, dah lengkap. LITA tu dah lengkap. Sekarang bagaimana cara kita nak menilai dia, ya? Jadi kat sini, okey, cikgu tunjuk dulu. Okey, ni adalah bentuk LITA, LITA bergambar. Okey, dalam LITA bergambar ni ditunjukkan dia gunakan LITA apa? Siri atau selari? Siri. Okey, pandai. Maknanya kamu dah faham. Bila menunjukkan satu wire saja, itu adalah LITA siri. Ya. Okey, tadi kan awal tadi cikgu tunjuk video kan. Video tu ditunjukkan lampu tu semua menyala bila di-onkan switch, betul? Tapi bila ditanggalkan satu, semuanya mati. Betul tak? Nampak tak tadi? Betul. Okey, maknanya itu adalah LITA siri. Okey, LITA siri. Semua arus ni diterima sama. Okey, semua yang diterima ni sama, ya. Jadi kalau satu rosak, semuanya akan rosak. Okey, dekat sini cikgu nak terangkan pula tentang LITA selari. Yang ini keadaan LITA selari. Dia menggunakan 2 wire. Okey, pada switch daripada sumber ni diletakkan wire yang lain. Ditambahkan dengan wire warna hitam supaya tak keliru, ya. Jadinya diletakkan wire daripada sumber bateri ni sambung. Okey, sampai ke mentol ni saja. Okey, nampak tak? Maksudnya cikgu lukiskan di sini, dia tambahkan wire, satu lagi wire di sini. Sambung daripada bahagian sini, sambung satu. Okey, itu wire tambahan, jangan keliru. Jadi itu bila ditambah wire seperti itu, dia dah jadi LITA selari. Okey, macam ni. LITA selari, ya. Okey, seterusnya kita tengok pada sumber, ya. Kita ulang balik. Sumber yang kita gunakan ialah bateri, betul? Sumber ni ialah bateri. Berapa bilangan bateri yang digunakan seperti dalam gambar tadi? Berapa bateri tadi cikgu ulang tengok gambar semula tak perasan. Berapa biji bateri? 2. 2. Okey, 2 bateri. 2 bateri. Okey, jadi nilainya ialah 3 volt. Kenapa 3 volt? Sebab 1.5 tambah 1.5. Bateri kecil ni nilai dia ialah 1.5. Jadi bila kita gunakan 2, maknanya 2 kali 1.5 dapat 3 volt. Okey, nampak tak? Okey, kemudian bebannya. Bebannya ialah mentol. Berapa biji mentol? Ada 4. Okey, jadi nilai parameter dia ialah 36. Mana setiap satu ni nilainya ialah 9. 9 ohm. Dapat tak? 9 ohm, ya. Okey, jadi bebanan dia ni setiap satu mentol ni ialah 9 ohm. Kalau ada 4 maksudnya dia 36. 9 kali 4 ialah 36.
Dapat ya? Okey, wire pula ialah hanya medium. Okey, wire tak ada nilai apa-apa. Dia hanya medium. Medium yang kita gunakan nama dia ialah wire lembar tunggal. Maksudnya dalam satu wire tu, wire merah tu ada satu arus saja. Dalam satu lembar tu ada satu arus saja. Kemudian berapa banyak digunakan mengikut saiz, mengikut panjang. Okey, berapa panjang kita nak guna? 1 meter, 2 meter. Jadi yang ini kita akan gunakan ikut keperluan. Jadi tak ada nilai sebab medium ni hanya perantara, dia tak perlukan nilai. Okey, manakala kawalan ialah Swiss. Kita gunakan Swiss Micro sebab Swiss Micro ni ada terminal NO dan NC ya. Jadi berapa banyak kita gunakan iaitu 1. Dia pun tak ada nilai. Okey. Jadinya kat sini kita tengok tentang gadget. Okey, ini cara dia berfungsi. Kita gunakan litar siri kan? Nampak tak? Kita susun bateri, bermula dengan bateri, letak mentol 1, sambung sampai Swiss Micro dan sambung kepada bateri semula. Itu dia punya litar bergambar. Litar skematik cikgu dah tunjukkan tadi ya. Ini adalah gambaran pada projeknya. Okey, pada projeknya. Nampak? Ini cara dia fungsi. Swiss Micro diletakkan betul-betul pada engsel pintu tu supaya bila kita tutup saja Swiss Micro tu akan tertekan dan lampu akan padam. Okey, faham tak ni? Jelas tak ni? Swiss Micro ni sebab dia fungsi dia bila kita tekan saja lampu akan padam. Maknanya Swiss tu terputus, litar tu terputus. Bila dia terbuka saja maknanya Swiss tu tertutup. Tertutup maknanya litar lengkap, lampu akan menyala. Itu cara dia berfungsi ya. Okey, jadi kat sini selesai. Maknanya kalau berjaya maknanya hiduplah. Okey, dapat tak? Bagaimana projek ni berfungsi? Faham kan? Jadi kita boleh buat tak projek ni agak-agaknya? Pasang ke almari kita, letakkan, semua bahan dah ada. Okey, kalau nak Swiss Micro cikgu boleh bagi, wire pun cikgu ada. Kalau nak mentol-mentol ni pun boleh kalau nak. Siapa yang nak dalam WhatsApp bagi nama, cikgu akan sediakan. Hari Isnin nanti boleh ambil. Okey? Kalau kamu nak buat pada almari betul pun boleh. Kalau kamu nak buat pada kotak kasut yang macam mock-up almari pun boleh. Okey? Cari kotak kasut. Lepas tu kamu cuba buat macam bentuk almari. Pasang mentol 4 penjuru dan kamu cuba litar tu boleh hidup ataupun tidak. Hanya perlu skru saja, tak perlu nak patri, tak perlu nak buat pemasangan yang kekal. Ya, jadi kalau nak kamu hantar mesej, cikgu akan sediakan bahan. Hari Isnin nanti boleh ambil. Okey, kemudian kita tengok pada pengujian ya. Jadi kat sini, ini hasil yang daripada buku teks tau ya. Jadi kita tengok pengujian ni setelah dibuat, apa yang berlaku pada projek itu. Kat sini dia kata kita tengok mentol. Mentolnya berfungsi. Maknanya mentol menyala. Semua mentol lepas diuji, semua menyala. Pendawaian pun berfungsi. Disambung pada semua komponen. Litar berfungsi. Kemudian bateri pun berfungsi. Maknanya bateri tu bateri baru. Tak ada masalah ya. Dan Swiss Micro pun berfungsi. Jadi maknanya projek ini berjaya ataupun tidak sebenarnya. Siapa tahu? Bila semua dah fungsi, maksudnya projek ni berjaya atau tidak? Berjaya. Betul. Mestilah berjaya kan? Okey, cikgu sebenarnya tanya supaya kamu ni respon dan faham. Jadi kat sini, projek tu telah pun selesai dan berjaya. Jadinya, contoh. Okey, contoh. Sekiranya satu lampu ni rosak. Okey, satu lampu tadi tu rosak. Tadi kan? Macam mana? Ni. Contoh satu mentol ni terbakar. Kan? Apa jadi pada mentol yang lain? Siapa tahu? Untuk litar siri tadi? Tak menyala. Kalau litar siri, konsep dia, semua mentol ni akan mendapat arus yang sama, betul? Semua akan mendapat arus yang sama. Jadi penambahbaikan di sini
Okey, kena nyatakan dengan lengkap. Okey, bila kita buat menggunakan litar siri, risiko dia kalau satu lampu ni terbakar, maka semua lampu akan semua lampu akan tak nyala lah. Semua lampu tak menyala. Maknanya kita kena ambil mentol yang lain, kita kena ganti dulu, baru litar tu boleh berfungsi semula. Jadi ia adalah satu masalah. Jadi apakah penyelesaian dia? Dekat buku teks ni dia dah bagi jawapan. Penyelesaiannya ialah kita kena tukar kepada litar selari. Okey, litar selari. Sebab apa? Okey, awal-awal tadi cikgu dah tunjuk contoh. Satu video kan. Siapa yang tengok tadi, kalau litar selari ni, kalau satu lampu ni terbakar, satu lampu terbakar, maka 3 lagi masih hidup. Maksudnya masih lagi ada cahaya yang kita boleh tengok dalam almari tu. Jadi kita masih lagi save bajet kita. Kalau siri tadi, satu terbakar, semua tak boleh berfungsi. Walaupun sebenarnya lampu 2, 3, 4 ni tak rosak lagi sebenarnya. Cuma satu je yang rosak. Cuma kita perlu cari ganti, baru kita dapat berfungsi semula gadget ni. Berbanding litar selari, walaupun satu tak berfungsi, yang lain masih boleh menyala. Kerana apa? Kerana setiap lampu ni menerima arus yang sama dia punya voltan dia. Okey, sama. Dia menerima arus yang sama. Okey, yang kedua. Kalau kita tengok dekat sini bebanan dia lebih banyak. Lebih banyak. Cuba kita tengok kiraan dia mendapat 36 voltan sebab setiap mentol ni mendapat satu, dia bahagi sama rata. Maksudnya 3 voltan ni dia bahagi sama rata pada 4 mentol ni. Berbanding kalau yang ini 3 volt ni dia dapat yang ni 3 volt, 3 volt, 3 volt, 3 volt ya. Tapi yang ini dia dah kecil sebab dia kena bahagi kepada 4. 3 volt ni bagi kepada 4. Jadi nilai dia sebab itu bila kita tengok kecerahan lampu pula, kalau kita susun secara siri, dia punya cahayanya lebih malap berbanding kalau kita gunakan secara selari. Litar selari ni cahayanya lebih terang berbanding litar siri. Okey, dapat tak? Faham tak? Jadi dekat sini penyelesaiannya. Jika kamu nak buat projek ni, kamu nak pilih litar siri ataupun selari. Apa jawapan yang sesuai? Kamu nak pilih litar siri ke litar selari? Selari. Selari. Okey, boleh beritahu cikgu kenapa pilih selari? Berikan 2 sebab. Satu dululah. Yang pertama kenapa? Okay, siapa-siapa yang faham boleh cuba jawab kan? Kenapa kita pilih litar selari? Yang pertama? Lebih terang. Okey, yang kedua? Jika lampu rosak macam mana? Okey, litar selari macam mana fungsi dia? Kalau lampu rosak macam mana? Adakah semua nyala ke apa macam mana? Siapa-siapa tolong jawab. Nanti cikgu ada responan kamu ni. Kenapa kita pilih selari? Cuba jelaskan tentang mentol tadi. Siapa-siapa? Zuhairi boleh jawab? Dah tak ingat? Okey, cikgu terangkan semula ya. Kalau selari ni, bila satu mentol rosak, yang lain masih boleh menyala. Manakala kalau siri, satu rosak, semua tak menyala. Okey? Kemudian sebab yang lain, selari ni cahayanya lebih terang berbanding litar siri cahayanya lebih malap. Okey, dapat tak penyelesaiannya? Faham tak? Jadi cikgu kena berinteraksi dengan awak supaya bila kita boleh bercakap, nanti senang kita nak menerang ya. Jadi formula ni boleh je awak nak study. Tapi cikgu dah menerang dengan cara yang lebih mudah antara beza litar siri dengan litar selari. Jadi
untuk tajuk ni sebenarnya kita dah selesai dah tamat. Cikgu dah menerangkan sehingga habis dan kita dah pun menerangkan tentang cadangan penambahbaikan dan mengapa cerah mentor meningkat antara rintangan rendah ataupun rintangan tinggi ya. Jadi kat sini cikgu dah terangkan. Jadi nanti bila ada masalah tentang soalan ni awak boleh menerangkan dengan baik. Okey, sebelum kita selesaikan kelas, cikgu nak tanya dulu. Sesiapa yang perlukan mentol, wire, tempat letak mentol dan Swiss, boleh hantar mesej ke cikgu sebab ini adalah projek elektrik. Okey, projek elektrik ni sama ada awak nak gabung dengan mechanical yang minggu lepas tu, yang sebelum ni, bagi siapa yang belum buat lah. Boleh buat projek kipas. Projek kipas ni motor cikgu tak bagi ya. Cikgu boleh bagi wire saja. Tetapi kalau untuk mentol ni, kalau kamu nak, kamu boleh mesej cikgu. Apa yang kamu nak? Kamu nak buat projek mock-up almari kan? Lepas tu nak pasang mentol pada 4 penjuru, cikgu akan berikan bahan tu. Okey, boleh? Jelas ya? Cikgu akan sediakan hari Isnin nanti, Isnin minggu depan. Kamu boleh datang ke Pondok Guard, cikgu akan bagi tempoh masa. Kamu ambil di situ sebab cikgu nak labelkan siap-siap nama awak kat situ. Boleh ya? Boleh? Ada masalah tak? Jadi nanti respon kat cikgu ya. Cikgu pun nak tahu juga awak punya masalah apa ya. Jadinya ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada ya. Jadi cikgu rasa untuk tugasan minggu ini hanya menonton saja apa yang cikgu nak terangkan dan kamu cuba bina Lita. Okey, bina Lita. Lepas tu kontak cikgu apa yang awak nak daripada Lita sebut. Kalau awak nak bahan apa cikgu akan sediakan. Sebab cikgu memang kena beri bahan pada awak. Okey, kalau boleh tak